Besar Raja Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Syawal ialah pada petang Selasa 9 April 2024 Masihi bersamaan 29 Ramadan 1445 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Syawal pada petang hari tersebut di lokasi-lokasi berikut. Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Puasa adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh Hari Raya Puasa yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Semoga RTM terus kekal relevan menjadi rangkaian yang terus unggul di Malaysia. Buat semua wakil RTM, selamat menyambut Hari RTM ke-78. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 74 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pemberian serta sokongan kepada kerajaan negeri tahun ini ditingkatkan kepada 8.9 bilion ringgit berbanding 8.3 bilion ringgit tahun lalu. Menurut Kementerian Kewangan, peruntukan itu termasuk peningkatan pemberian penyelenggaraan jalan negeri kepada 5.4 bilion ringgit. Pemberian khas tahunan kepada Sarawak dan Sabah juga ditambah kepada 300 juta ringgit. Kerja-kerja perobohan Stadium Shah Alam dijangka bermula Mei atau Jun tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor, Pemerbandaran Tan Sri Saipul Yazan Wad Yusof berkata ia akan selesai pada pertengahan tahun hadapan. MCMC akan merakam keterangan semua pemilik akaun yang memuat naik hantaran tersusun palsu di media sosial yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran. Menteri Komunikasi berkata individu terlibat telah dikenal pasti dan tindakan pengesanan terhadap mereka sedang giat dijalankan. Katanya tindakan pihak tidak bertanggungjawab memuat naik mesej terancam seumpama itu bukannya kali pertama. Berlaku malah dikesan sejak Februari lagi. Satu mesyuarat akan diadakan Pakatan Harapan dalam masa terdekat untuk membincangkan hal-hal berkaitan PRK Kuala Kubu Baharu serta mengutamatkan calon sesuai bertanding mewakili parti. Mesyuarat akan mengutamatkan status parti yang akan bertanding di kawasan yang mengalami kekosongan. PRK Dun Kuala Kubu Baharu ditetapkan pada 11 Mei dengan 27 April hari penamaan calon. Hari pengundian awal pada 7 Mei dengan tempoh berkempen 14 hari. Kementerian Dalam Negeri dalam fasa akhir untuk mencapai persetujuan perkongsian data mengenai pelarian dengan seruan jaya tinggi UNHCR. Ia bagi memudahkan kerajaan melaksanakan langkah dalam pengurusan pelarian dalam negara secara lebih komprehensif. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan dengan Wakil Suruhanjaya Tinggi UNHCR Thomas Albrecht di Parlimen. 62 penerbangan tambahan ke Kota Baru telah diluluskan sempena Aidilfitri. Timbalan Menteri Pengangkutan memaklumkan ia melibatkan 15,962 tempat duduk. Setakat ini, 4 syarikat penerbangan Malaysia sedia perkhidmatan penerbangan ke Kota Baru dengan jumlah kekerapan 129 penerbangan seminggu dari 6 destinasi.
Kadar dividen Lembaga Tabung Angkatan Tentera kekal 5% bagi tahun 2023. Ia melibatkan jumlah pembayaran RM485.08 juta. Menteri Pertahanan menyatakan jumlah itu meningkat berbanding RM476.45 juta pada tahun sebelumnya. Dividen itu akan diagih kepada 123,380 pencarung bermula hari ini. Empat lagi individu ditahan termasuk dua wanita yang disyaki ada kaitan dengan penahanan seorang lelaki warga Israel minggu lepas. Setakat ini, 8 individu ditahan termasuk suspek utama. Ketua Polis Negara berkata 4 individu itu ditahan di Skudai dan Gelang Patah, Johor. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti peranan suspek yang dipercayai mempunyai kaitan dengan tangkapan sebelum ini. Pegawai kanan polis yang ditahan disyaki terbabit rasuah di sekitar ibu negara telah ditukarkan ke jabatan lain sementara menunggu laporan penuh siasatan SPRM. Pegawai berpangkat DSP yang juga pegawai terus dalam Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur itu dibebaskan dengan jaminan SPRM. Minggu lalu, seorang pegawai kanan dari ITK Kuala Lumpur ditahan bersama wang lebih RM2 juta kerana disyaki melindungi aktiviti haram di ibu negara. Cubaan menyeludup rokok dan penghilangan haram minuman keras bernilai RM1.152 juta tumpas dalam dua serbuan berasingan di Balakong dan Ceras pada 29 Mac dan 1 April lepas. Dua lelaki tempatan berusia 54 dan 64 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Sindiket menjadikan kawasan syarikat Kita Semula dan Kimpalan Bersih sebagai tempat beroperasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. 57 hotspot kemalangan di Kelantan akan difokuskan sepanjang Ops Siaga Raya bermula hari ini hingga 14 April. Antara lokasi dikenal pasti adalah di Gua Musang, sebanyak 15 kawasan diikuti 7 di Kuala Krai dan 5 di Bachok. 52 kes dahas jalan raya direkodkan sehingga 1 April lepas dengan 13 kematian dan 73 kecederaan. 97 tindakan termasuk 39 kompaun berjumlah RM78,000 dikeluarkan terhadap kilang di seluruh negara selepas didapati melanggar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 menerusi Op Gempur Raya. Operasi merupakan usaha berterusan Jabatan Alam Sekitar dalam mencegah berlakunya insiden pencemaran alam sekitar khususnya pencemaran air pada musim perayaan. Operasi melibatkan pemeriksaan premis yang dikenal pasti mempunyai tahap pematuhan rendah yang berisiko tinggi mencemarkan alam sekitar. Bermula hari ini, Kerajaan Johor akan meletakkan jurubahasa isyarat bagi khutbah Jumaat di masjid-masjid utama. Ia merupakan usaha pertama seumpamanya diperkenalkan di negara ini bagi menyantuni OKU Pekak. Masjid Taman Impian Emas di Johor Bahru akan menjadi masjid pertama menyediakan kemudahan itu. Umat Islam dinasihat tidak menunggu saat akhir untuk membayar zakat fitrah. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK berkata ia bagi membolehkan agihan dibuat lebih cepat kepada asnaf yang layak. Setakat ini, kutipan zakat LZNK berjumlah kira-kira RM2 juta. RM12.65 juta kutipan zakat fitrah disasarkan tahun ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menerima zakat perniagaan berjumlah RM38 juta daripada 6 syarikat korporat pada Majlis Perasmian Masjid Siti Alam dan Majlis Berbuka Puasa di Shah Alam. Baginda turut menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 468 penerima daerah Petaling membabitkan 146 asnaf fakir, 270 asnaf miskin dan 52 saudara baharu. Masjid Siti Alam yang mampu membuatkan sehingga 3,000 jemaah dalam satu-satu masa siap dibina pada 10 Februari 2022. Sebanyak 1,779 tan metrik mangga harum manis dengan nilai jualan lebih RM44 disasarkan dapat dijual bersempena Festival Mangga Harum Manis Perlis. Buah ikon Perlis itu akan dijual pada harga antara RM25 hingga RM45 sekilogram mengikut grade iaitu Premium A, Grade B dan C. Mulai tahun ini, penggemar harum manis itu boleh membeli buah berkenaan secara dalam talian selain melalui pengedar sah Jabatan Pertanian Negeri. Festival berakhir penghujung Jun. Lebih 13,000 hasil jualan diraih menerusi program jualan produk pertanian melibatkan penghuni dari Pusat Koreksional Jasin, Penjara Bentong dan Rumah Teduhan Kasih Jasin di Ibu Negara.
Inisiatif bersama Bank Islam itu bagi memberi peluang kepada penghuni menjual hasil masing-masing sekaligus menjana pendapatan tambahan sempena Aidilfitri. Anugerah Kecemerlangan Media KPKT AKE Media 2024 8 November depan bakal menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM59,000. 8 kategori dipertandingkan merangkumi topik seperti perumahan, pihak berkuasa, tempatan, kebombaan, kemampanan bandar dan persekitaran hijau, pengurusan sistem pepejal dan kredit komuniti. Penyertaan media bermula semalam sehingga 16 September. 4 buah surau di sekitar Langkawi Kedah mendapat sumbangan kasih Ramadan Panorama Langkawi Sdn Bhd turut menerima sumbangan 120 anak karya dari surau tersebut. Setiap surau menerima RM2,000 manakala penerima individu RM200. Sumbangan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban penerima bagi persiapan Syawal ini. Semua pihak termasuk badan korporat dan agensi berkaitan untuk menjalinkan kerjasama lebih erat dengan universiti bagi memperkasa Yayasan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Tengku Mahkota Pahang bertitah dengan kolaborasi mantap, lebih ramai pelajar dan komuniti menerima manfaat yang optimum daripada program yang ditawarkan oleh yayasan. Baginda bertitah pada majlis berbuka puasa bersama warga UMPSA di kampus Gambang. Sepanjang Ramadan, pelbagai program bersama komuniti dianjurkan pertubuhan aspirasi prihatin Malaysia bagi berkongsi rezeki bersama golongan memerlukan. Antaranya, majlis berbuka puasa serta sumbangan Aidilfitri selain program agihan bubur lambung. Pendekatan turut padang bersama komuniti itu sebagai satu inisiatif mendekati masyarakat. Sumbangan turut diterima daripada ramai penderma yang turut sama memudahkan perjalanan program. Jajan Raya 4.0 Johor FM melambung tirainya setelah menjelajah 10 daerah. Seramai 35 penerima sumbangan wang tunai dan hamper kuih raya disantuni sepanjang program berlangsung. Daerah Kota Tinggi merupakan destinasi terakhir bagi program yang memasuki tahun keempat itu dengan mengunjungi Dun Tanjung Surat. Kementerian Kesihatan meraihkan pengamal media pada majlis berbuka puasa bersama media di Putrajaya. Dalam ucapannya, Menteri Kesihatan berkata pihaknya sentiasa menghargai semua pihak media yang tidak putus-putus memberikan sokongan terhadap kementerian itu. Ringgit ketika ini berada di bawah nilai saksama. Jelas BNM, asas ekonomi kekal kukuh berdasarkan penunjuk ekonomi utama tahun lalu dan unjuran bagi tahun 2024. Pelaksanaan pelan peringkat nasional dan pembaharuan struktur secara berkesan akan memperkukuh daya saing dan keupayaan pengeluaran Malaysia. Lantas memberikan sokongan berpanjangan terhadap ringgit. Majlis Pelaburan Negara menetapkan pelaburan langsung domestik DDI sebagai pengukur prestasi utama bagi bencana pelaburan dalam negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata ia selepas perbincangan projek pelaburan baharu yang dilaksana menerusi siri lawatan ke beberapa syarikat tempatan yang berpotensi di setiap negeri. Usaha itu bagi mengimbangi jumlah nilai pelaburan ekonomi seluruh negara untuk kekal mampan. Proton catat jualan kenderaan 12,666 unit bagi pasaran domestik dan ekspor pada bulan lalu. Ini menjadikan prestasinya bagi suku pertama tahun ini kekal positif dengan jumlah jualan 39,150 unit kenderaan. Menurut Proton, pegangan pasarannya dianggarkan pada 19.3%, kedua tertinggi dalam kalangan semua jenama otomotif. PUNB akan memperkasa program latihannya untuk lahirkan lebih banyak usahawan dalam sektor otomotif. Pengerusinya berkata sehingga kini pihaknya telah berjaya memberi bantuan kepada lebih 1,120 individu yang berkecimpung dalam sektor itu sejak 2002. Israel didakwa memusnahkan sistem kesihatan di Gaza secara sistematik. Kumpulan doktor tanpa sepadan MSF menyifatkan pembunuhan beramai-ramai di Gaza tidak mampu dikendalikan oleh mana-mana hospital di dunia. Badan Amal Perubatan itu berkata, kanak-kanak dibawa ke hospital dengan kesan tembakan, manakala ramai pesakit dihempap di bawah runtuhan serta melecur teruk. Serangan maut ke atas kaki tangan kemanusiaan menunjukkan sama ada niat yang disengajakan atau ketidakcekapan melulu.
6 pelombong yang terperangkap akibat gempa di Taiwan berjaya diselamatkan. Kumpulan lelaki itu dibawa keluar dari kawasan bencana dengan helikopter manakala 64 lagi pekerja masih terperangkap di kuari lain. Pasukan tentera telah menerbangkan lebih 400 kg bantuan kepada mereka dengan helikopter. Usaha mencari mangsa yang terperangkap dan hilang tertumpu di kawasan sekitar Bandar Hualien. Sebanyak 314 gempa susulan dicatatkan setakat pagi Khamis. Pemimpin dunia dan pegawai dari beberapa kerajaan menyatakan solidariti dan menawarkan bantuan kepada Taiwan selepas gempa bumi kuat melanda negara itu. Perdana Menteri Jepun merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada mangsa gempa bumi dan menyatakan harapan agar semua sahabat di Taiwan selamat. Beberapa rakan diplomatik Taiwan turut menyuarakan kebimbangan dan sokongan mereka beberapa jam selepas gempa itu. Polis memburu 4 suspek yang dipercayai membunuh anak Presiden Dewan Perwakilan Republik Dominikan di sebuah stesen minyak di Texas, Amerika Syarikat. Luis Alfredo Pacheco Rojas, anak lelaki kepada Alfredo Pacheco, ditembak oleh 4 suspek yang menaiki 2 buah kereta. Pacheco yang juga merupakan seorang ahli muzik disahkan meninggal dunia di hospital, manakala seorang lagi mangsa kritikal. Polis Houston turut mendedahkan wajah kesemua suspek. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, RTM, teman setia anda. Anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak. Mereka juga mangsa ketagihan dana. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih menonton kerana memilih untuk bersiaran bersama kami untuk memulakan pagi anda hari Jumaat pada hari ini, penghulu segala hari. Dan hari ini juga kalau kita saksikan kita dah berada di penghujung bulan Ramadan kan. Ini hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi inilah kesempatan yang terbaik untuk kita terus meningkatkan ibadah kita. Kita mengimarahkan masjid dan untuk kita mencari keredaan Allah dalam bulan Ramadan pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga kita akan bersama sehingga jam 10 pastinya di saluran berita RTM ITV 1